Setakat 26 Oktober 2010, sebanyak 2,126 penerima WPP telah dihantar surat peringatan kedua dan 9,948 penerima telah dihantar surat peringatan ketiga. Tindakan ini telah berjaya mengutip sebanyak RM10 juta daripada jumlah keseluruhan RM18 juta. Bagi jumlah kutipan bayaran balik hanya RM1.51 bilion, iaitu 47% daripada yang sepatutnya pada tahun 2009. Berbagai usaha telah dan sedang dilakukan bagi meningkatkan prestasi kutipan balik pinjaman. Setakat 31 Ogos 2010, sejumlah RM1.959 bilion telah dikutip, iaitu 48% daripada jumlah yang sepatutnya dikutip, yakni sebanyak RM4 bilion. Di samping itu, PTPTN sedang mengadakan perbincangan dengan lembaga hasil dalam negeri untuk membolehkan kewajipan potongan gaji melalui lembaga hasil dalam negeri dilaksanakan. Walaupun peratusan amaun bayaran balik tahun 2009 adalah 47%, tetapi jumlah peminjam yang telah memulakan bayaran balik adalah lebih baik, iaitu pada tahap 75%. Sungguh pun demikian, bayaran yang dibuat oleh peminjam tidak mengikut jumlah sebenar yang ditetapkan. Ini adalah berasaskan kepada beberapa faktor, antaranya seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Kuala Terengganu agar PTPTN membuat penangguhan bayaran balik pinjaman kepada penganggur. Faktor-faktor lain adalah seperti melanjutkan pelajaran, mendapatkan gaji permulaan yang rendah dan sebagainya. Mengenai cadangan Yang Berhormat Lembah Pantai dan Yang Berhormat Padang Terap agar pinjaman PTPTN ditukar kepada beasiswa sepenuhnya, pada masa ini kerajaan tidak bercadang untuk menukar keseluruhan status pembiayaan pendidikan PTPTN kepada beasiswa disebabkan oleh implikasi keuangan yang tinggi. Berkaitan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Machang tentang pelaksanaan program APEX dan persoalan tentang peruntukan untuk penubuhan USM Science Park yang masih belum disalurkan kepada USM, ingin saya maklumkan bahawa pemilihan USM dalam program APEX bukanlah bersandarkan kepada projek Science Park, tetapi bersandarkan kepada perkara-perkara seperti urus tadbir, bakat dan kepelbagaian sumber. Setelah 2 tahun program ini berjalan, USM berjaya menunjukkan peningkatan dalam semua perkara tersebut. Sebagai sebuah universiti APEC dan universiti penyelidikan, USM diberi peruntukan tambahan sebanyak RM160 juta, yang mana 80 juta adalah sebagai universiti penyelidikan dan 80 juta lagi kerana menjayakan program APEX. Ini membawa kepada peruntukan belanja mengurus USM pada tahun 2011 berjumlah RM946 juta berbanding RM717 juta pada tahun 2020. Kerajaan juga telah memperuntukkan beberapa peruntukan lain kepada USM dan ini semua termasuklah mengambil kira projek Science Park yang ditimbulkan itu. Mengenai cadangan Yang Berhormat Sibu, Yang Berhormat Labuan dan Yang Berhormat Sarike tentang penubuhan IPTA baru, buat masa ini kita tidak mempunyai perancangan untuk menubuhkan IPTA baru dan menaik taraf kampus Cawangan sebagai universiti penuh. Pada masa ini, matlamat utama kementerian ialah memberi tumpuan kepada pembangunan sumber manusia, pembangunan intelektual dan juga menggalakkan dan mengarus perdana pendidikan teknikal dan latihan vocational, iaitu perkara yang turut dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bandar Tun Razak. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya mohon untuk ke belakang sedikit, sebab mungkin ada kekeliruan di sini. Saya mendengar tadi Timbalan Menteri mencadangkan ada satu langkah peraturan yang meminta supaya lembaga hasil dalam negeri terlibat untuk prosedur mengutip pembayaran balik daripada peminjam-peminjam melalui
usaha ataupun pentadbiran cukai negara. Saya tak pasti sama ada penerangan Yang Berhormat Menteri itu menyebut akan dilaksanakan seberapa segera, ataupun satu kenyataan yang dibuat oleh pengerusi Tabung Pendidikan Tinggi Nasional menyebut bahawa Januari tahun hadapan akan dimulakan proses tersebut. Saya berminat untuk mendapat penjelasan di sini sebab semakkan saya kepada round undang-undang Akta Cukai Pendapatan yang dibekalkan kepada kita di atas meja ini, yang terbaru, tidak menyatakan adanya satu pindaan untuk memasukkan bahawa lembaga hasil dalam negeri mempunyai kuasa untuk mentadbir pengutipan balik pinjaman itu daripada peminjam-peminjam PTPN untuk dilaksanakan melalui Akta Cukai Pendapatan. Jadi kenyataan ini agak bercanggah dari segi cadangan dan juga pelaksanaannya pada 1 atau 2 Januari akan datang ini. Saya agak terkeliru atas kedudukan ini sebab fungsi utama lembaga hasil negeri bukan untuk menjadi agensi mengutip hutang bagi pihak agensi-agensi lain, terutama pembayaran balik pinjaman pendidikan. Fungsinya adalah untuk mengutip cukai yang terpaksa dibayar oleh individu mengikut tafsiran akta itu sendiri. Saya minta penjelasan itu kerana mungkin ada banyak pihak terkeliru daripada kedudukan itu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih kepada Menteri. Saya suka minta penjelasan di atas pinjaman-pinjaman diberikan oleh PTPTN. Ada satu muka surat dalam laporan Auditor General yang dikatakan ada banyak pinjaman dikeluarkan tanpa surat perjanjian disainkan oleh pemohon. Saya minta penjelasan adakah ini benar atau tidak benar. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, Ya. Nampaknya kita ni ada ke belakang sedikit. Ini yang akhir. Jadi minta tolonglah yang Berhormat tanya tu secara ringkas lah, macam Seremban tadi. Saya terima kasih lah Seremban cara bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang akhir Tuan Yang di-Pertua. Merujuk yang disebut oleh Indera Mahkota, yang saya sebutkan ialah PTPTN sedang mengadakan perbincangan dengan lembaga hasil dalam negeri untuk membolehkan kewajipan potongan gaji melalui lembaga hasil dalam negeri dilaksanakan. Apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Pengerusi PTPTN itu juga benar, sebab itu matlamatnya. Cuma tarikh itu mungkin belum dapat kita pastikan yang disebutkan beliau itu benar dari segi itu antara tarikh sasaran jika ini dilakukan, dan sekiranya persoalan perundangan yang ditimbulkan oleh Indera Mahkota itu dapat kita tangani secara undang-undang juga. Merujuk soalan Yang Berhormat Seremban, mengenai dokumen perjanjian belum ditangani, sebanyak 1,875 540 set dokumen perjanjian pembiayaan pendidikan yang telah dipulangkan oleh pelajar masih belum ditandatangani oleh pihak PTPTN dan saksinya. Satu pasukan khas telah diwujudkan yang mana urusan tanda tangan ini akan dapat diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 bulan. Setelah urusan tanda tangan itu diselesaikan, satu salinan dokumen perjanjian akan dihantar kepada pelajar untuk simpanan. Tuan Yang di-Pertua, itu sajalah yang ingin saya jawab atas perkara-perkara yang ditimbulkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang berkaitan dengan kementerian ini. Sekali lagi kami ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.